Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Selamat berhujung minggu bersama kami. Saya Terence Das. Dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Hari ini kan saya rasa berbangga dapat berdiri di sebelah rakan saya. Apa? Sebab baru je terima anugerah kan Ahli Mangku Negara di Istana Negara. Ya Tanya. Terima kasih. Proud friend lah. Menjunjung kasih kepada tuanku di atas penganugerahan Ahli Mangku Negara dan itu adalah semua sebagai memangkin semangat kita lah. You deserve it lah sebenarnya. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah, dan moga terus memberi orang kata inspirasi kepada rakan-rakan kita dan juga para penonton untuk terus orang kata berusaha lah. Ini idola saya sebenarnya. Okey, jadi hari ini banyak perkongsian menarik yang akan kita sajikan kepada anda semua. Jadi kena stay tune daripada jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi. Jom kita nak kongsi paparan berita untuk hari ini juga. Ya, hari ini kita akan beri tumpuan sedikit kepada Felda, di mana kita telah pun mendengar tentang inisiatif terkini kerajaan untuk membantu para pengusaha Felda, di mana peneroka Felda terutama sekali di Kedangsa Hulu Selangor menyifatkan inisiatif dan insentif yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai mampu meningkatkan taraf hidup dan menjaga kebajikan golongan itu. Insentif yang meliputi infrastruktur seperti pembinaan lampu dan sebagainya, kesihatan seperti pembinaan dan pengekalan fasiliti hemodialisis dan juga pendigitalan serta perumahan dapat membantu meningkatkan pendapatan komuniti peneroka. Jadi menurut penduduk iaitu yang ditemu bual dalam berita RTM ini, segmen berita RTM ini, Ida Royani Idrus, dia amat bersyukur dengan pemansuhan hutang peneroka sebanyak 80% sekaligus dapat meringankan beban hutang mereka. Pengumuman inisiatif pembinaan 12 pusat hemodialisis dan pemasangan 37,012 lampu jalan di semua kawasan Felda turut menggembirakan warga peneroka Felda Kedangsa. Baik, dan seterusnya juga ingin kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan PM Perdana Menteri nafi kenyataan Muhyiddin hapus hutang Felda. Dan antara perincian di sini, beliau yang juga Menteri Kewangan menegaskan baru saja menandatangan kelulusan pelupusan hutang itu pada akhir bulan lepas. Dan hari ini mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat kenyataan Perdana Menteri berbohong kerana perkara ini hutang telah selesai sejak tahun 2021. Dan antara perinciannya di sini iaitu Perdana Menteri berkata perkara melupuskan hutang berkenaan memang terdapat persetujuan oleh kerajaan terdahulu namun ia tidak dilaksanakan. Ya, sebab tidak ada peruntukan dalam belanjawan terdahulu untuk pelupusan hutang. Jadi kalau sekadar cakap sahaja, ia adalah janji namun tidak ada sebenarnya sokongan untuk janji tersebut di mana bekalan keuangan tidak disediakan dengan mencukupi. Jadi Yang Berhormat Perdana Menteri baru menegaskan bahawa beliau telah baru saja menandatangani usul untuk memansuhkan hutang peneroka Felda dan juga inisiatif-inisiatif yang baru diumumkan ini telah pun disokong sebenarnya oleh pengerusi Felda Datuk Sabri Cik yang juga menegaskan bahawa pelupusan hutang peneroka Felda tidak termaktub dalam apa-apa sistem sokongan yang dikeluarkan oleh kerajaan terdahulu. Ia baru saja ditandatangani oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kewangan. Jadi tahniah kita ucapkan kepada peneroka Felda, anda akan mendapat infrastruktur baru, pusat-pusat kesihatan baru dan juga sistem pendigitalan baru untuk membawa peneroka Felda ke alam digital dan merapatkan jurang digital di antara kita. Banyak kemudahan yang akan disediakan, pelbagai inisiatif yang akan diberikan kepada mereka. Jadi tahniah sekali lagi, gunakan peluang itu sebaik mungkin. Okey. Seterusnya. Ya, kita juga ingin kongsi pada anda berkenaan dengan sektor perladangan akan dimodernkan dan antara perincian di sini kerajaan akan memodernkan sektor perladangan menggunakan mekanisasi dan automasi dalam usaha menarik minat golongan muda berkecimpung dalam sektor berkenaan. Ia secara tidak langsung dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata di bawah Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia melatih belia melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menggunakan mesin dan otomasi dalam bidang perladangan. Dan antara lain juga beliau juga Menteri Perladangan dan Komoditi mahu golongan belia terlibat penyelidikan bagi memastikan mereka bukan sahaja boleh menggunakan mesin tetapi boleh
menciptanya untuk digunakan dalam sektor peladangan. Dan kalau ia dapat dimodernkan, kita akan dapat meningkatkan produktiviti. Jadi semoga ibu bapa tidak memandang TVET, terutama sekali TVET dalam sektor peladangan sebagai second atau third choice. Jadikannya pilihan utama kerana ia menjamin pekerjaan dan masa depan anak-anak anda. Betul. Baik, kita akan berehat seketika, Sophie, dan kita akan kembali bersama anda sebentar lagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Banyak pengisian menarik menanti anda hujung minggu ini bersama kami. Ya. Bantuan Felda akan disalurkan terus, pengurusan Felda. Dan saya tanda tangani bulan lalu dan peruntukan awal 1 bilion telah diluluskan, dan untuk meneruskan dana pembiayaan suku Felda dengan dukungan timbalan dan jemaah menteri, menyatakan di sini bahawa saya meluluskan dana hampir 1 bilion ringgit tiap tahun untuk tempoh 10 tahun kepada Felda. Selamat pagi Malaysia. Berhidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam skim yang ada mesti faham mana dilabur. Lesson SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Selamat pagi Malaysia. Kembali bersama kami, dan untuk seleksi pagi hari ini kita akan ke Perak bersama Mika-Mika di Perak. Itu dia. Okey, hasil koma. Jadi kita akan bersama dengan rakan kami iaitu Eli Fazilah yang telah pun bersedia untuk berkongsi program menarik sekitar negeri Perak. Silakan. Okey, terima kasih semua terus dengan kami di PFM, dan terima kasih kepada Teres dan juga Raja Sofia di Studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Eli Fazilah Hanafi dan segmen Gegar Pagi yang akan menemani koma dan seksi pagi di Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi. Okey, saya berjumpa kepada anda yang sedang menonton secara langsung menerusi TV1 dan saluran berita RTM MyPreview 123. Dan untuk perkongsian pagi ini, saya mulakan dengan pencarian bakat bintang kecil 2023. Okey, semalam telah berlangsungnya pencarian bintang kecil 2023 peringkat negeri Perak. Sama-sama kita saksikan. Jauh meniti puncak menara gaji yang menjanjikan. Kurang diri
kasih. Datang. Dan seterusnya. Jom silakan. Okey, 3, 2. Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pada adik-adik kita yang tidak berjaya, jangan kecil hati, jangan sedih. Mantap semua persembahannya. Baik. Adik Amanda Putri Norna Wawi, pelajar Sekolah Kebangsaan Seri Ampang yang akan mewakili Perak ke pertandingan Akhir Bintang Kecil 2023. Okey, adik Amanda Putri tak pun menewaskan 4 peserta lain pada sesi pemilihan akhir yang berlangsung di Kompleks Sultan Mazin Muhyiddin Shah Ipoh. Okey, seterusnya saya nak kongsikan pula berkenaan dengan pelancaran di rantau at Ipoh. Apa yang menarik tentang pelancaran di rantau at Ipoh ni? Program ini diharap dapat menyemarakkan lagi sektor pelancongan di Perak ini. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, usaha itu sejajar dengan salah satu daripada 6 agenda aspirasi rakyat dalam Pelan Perak Sejahtera 2030, iaitu merancangkan pembangunan ekonomi digital. Dan beliau juga berharap dengan perkembangan terbaru ini dapat menyemarakkan lagi pelancongan sempena Tahun Laut Perak 2024 nanti. Okey, dan Ipoh menjadi salah satu pilihan utama nomad digital disebabkan permintaan tinggi oleh komuniiti tersebut. Program di rantau merupakan salah satu inisiatif strategik nasional yang diperkenalkan di bawah program Mangkin Malaysia Digital Pemangkin. Okey, kita balik pula Sukan Perak Super 2023 pada 14 hingga 16 Julai ini, Sukan Perak Super 2023 akan diadakan yang bertandingkan sebanyak 6 jenis sukan, dan kita ada badminton, hoki, olahraga, memanah, petong dan juga tempin bowling. Okey, saya ingin berkongsi sedikit tentang Sukan Perak Super ini, iaitu objektif pelaksanaan karnival adalah untuk mengenal pasti akan dan juga mencukil bakat-bakat baharu dan seluruh daerah dalam negeri Perak yang berpotensi mewakili negeri Perak dalam Tamasya Sukan Malaysia Sukma hingga ke peringkat tertinggi. Contoh macam Sukan SEA, Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan juga Olimpik. Sambil itu Sukan Perak Super juga adalah sebagai medium untuk bentukan awal pasukan bagi persediaan menghadapi Tamasya Sukma yang dijangka pada bulan Ogos nanti 2024 di negeri Sarawak. Super 2023 ada juga salah satu pihak kerajaan di Perak bagi merangsang semangat dan juga minat masyarakat, terutamanya generasi muda dan keseluruhan rakyat di Perak kepada aktiviti sukan secara tidak langsung akan menghasilkan masyarakat yang sihat, kuat dan juga punya nilai jati diri yang tinggi. Itu dia Super 2023. Okey, dan ini pula berkaitan dengan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Suka saya nak wawarkan kepada anda semua penonton TV1 mengenai dengan aktiviti juga program yang akan berlangsung tak lama lagi ni, di mana ada jemput hadir ramai pada 16 Julai ini. Ke mana tu? Kita nak ke Bulatan Sultan Azlan Shah kerana akan berlangsungnya Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang pada 16 Julai ini bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh pada jam 9 pagi. Berbagai acara menarik terutamanya forum perdana Abang Islam akan diadakan, pameran juga akan diadakan, perkhidmatan agensi kerajaan, kuis kenegaraan pun ada, persembahan nyanyian dan juga kebudayaan pertandingan futrak banyaklah, bintang bertrotik pun ada, jual rahmah pun ada, jual runcit pun ada, dan juga banyak lagi. Hadirkan diri koma untuk ke program di Bulatan Sultan Azlan Shah sempurna berlangsungnya program ini. Dan akhir sekali saya nak sempurna juga dengan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Anda dialukan untuk menyertai program 6,000 langkah perpaduan pada 16 Julai ini pada jam 6.30 pagi bertempat juga di Bulatan Sultan Azlan Shah. Untuk penyertaan dan pendaftaran boleh imbas QR code. Ini dia www.merdeka360.my. Dan akhir sekali jangan lupa catat calon anda akan bersama Priti Eli pada jam 19 nanti hanya di PRFM. Baik, kembali bersama Terence dan juga Haja Sofia. Silakan. Terima kasih Ili, dan mungkin anda sedang mendengar alunan muzik yang jarang kita dengar dalam studio Selamat Pagi Malaysia. Alunan muzik ini adalah daripada rebab yang bukan sebarang rebab Mak Yong Dan kita bersama dengan seorang ahli muzik yang juga merupakan pensyarah. Dia bukan ahli muzik biasa ni. Semua jenis alat muzik dia boleh main. Termasuklah alatan muzik daripada komuniti Cina, komuniti India dan terutama sekali sebenarnya komuniti Melayu. Banyak alat-alat muzik yang pernah dimainkan. Kalau ikut di TikTok, ikut di Facebook, mesti banyak lah ni. Berapa dah follower? Tak ramai. Baru mula. Allah, banyak konten ni. Banyak konten untuk Tuan Muhammad Kamarul Bahari Hussein yang merupakan seorang pensyarah kanan muzik tradisional. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Kamarul kerana sudi bersama kami pagi ini. Ingin kita bincang
membincangkan tentang kekitaan yang dibawa melalui muzik tradisional Melayu. Kita pun sedang menuju kepada Bulan Kebangsaan. Ingin kita dalami sebenarnya apakah sejarah khazanah muzik tradisional Melayu ini yang begitu sinonim dengan masyarakat setempat kita, namun ia berbeza daripada jenis-jenis muzik tradisional Melayu di utara, di selatan dan terutama sekali di pantai timur. Jadi apakah semangat kekitaan yang boleh kita dokong, yang boleh kita bawa melalui muzik tradisional Melayu? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Terima kasih pada Terren. Alhamdulillah kita jumpa hari ini kerana untuk kongsi sedikit apa yang ada pada diri saya dan mungkin pada Terren juga. Itulah kita. Tanpa Terren dan saya, tidak ada kita. Berfalsafah. Pagi-pagi dah suka berfalsafah. Nampaklah. Jadi kalau kita berbalik kepada muzik tradisional, dia tak boleh bermain seorang, Terren. Tak boleh bermain seorang. Dia kena berorkestra. Bersama-sama. Maksudnya berorkestra ataupun berensemble. Lebih daripada satu lah. Kalau rebab ini dalam rebab Mak Yung Kelantan, dia ada 4 alat muzik. Tanpa salah satu alat muzik itu tak lengkap. Jadi dia ada rebab Melayu 3 tadi, rebab Mak Yung, kita ada gendang ibu, ada gendang anak dan gong. So 4 itu. Tanpa 4 itu memang dia tidak menghasilkan satu muzik ataupun satu gabungan yang memberi satu kecukupan dalam muzik itu sendiri. Dan tanpa main bersama-sama dia tak jadi. Itulah fokus utama. Kena bersama dan kita bermain bersama-sama. Bila kita sebut kita, kalau orang Kelantan kita panggil nama tu Ambor kan. Ada juga membahasakan diri dia sebagai kita. Kita tu bermasuk bersama-sama. Bersama-sama. Jadi dari segi itu kita sudah pun boleh melihat apakah keunikan sebenarnya daripada muzik tradisional Melayu yang sebenarnya dari asal mendokong kekitaan. Kekitaan dari asal. Memang itu adalah nukleusnya. Jadi apakah sejarah muzik tradisional Melayu? Dari mana unsur-unsurnya dan bagaimana ia digabungkan? Mungkin kita boleh bermula dengan Mak Yung dan sejarah muzik-muzik tradisional di Pantai Timur terlebih dahulu. Okey, baik. Secara yang lebih lama saya mungkin Quran Arif lah kan. Tetapi dalam konteks yang sekarang muzik tradisional itu sangat bebas, sangat orang kata tidak ditetapkan. Kerana dia merujuk kepada kita tadi. Mungkin kalau muzik Mak Yung kalau Terren belajar mungkin boleh main. Tetapi dalam bentuk mungkin kita dalam kena ibu dan anak contoh. Kalau saya dah tinggi contohnya kan, tapi Terren baru nak belajar dan saya kena turunkan level untuk bersama-sama dengan Terren untuk memberi keseronokan, semangat untuk bermain bersama-sama. Dan dia melibatkan masa-masa tertentu untuk rasa keseronokan yang ada pada bunyi-bunyian itu. Dan kalau ikutkan muzik tradisional itu lahir dari alam, lahir dari kewujudan manusia yang mana mencari satu hobi, mencari satu orang kata nak bunuh masa supaya kita tidak terlalu lapang. Tak terlalu lapang dan tidak terlalu boring lah. Kan? Dari situ terciptanya muzik tradisional itu untuk pelbagai genre, pelbagai asbab. Ada muzik itu hanya untuk keseronokan semata-mata, untuk memberi hawa telinga. Ada muzik itu dijadikan untuk falsafah kehidupan, untuk falsafah kemanusiaan, untuk mengenal manusia dan manusia yang lain dan juga mengenal pencipta. Dan ada muzik-muzik yang diangkat darjatnya untuk dipersembahkan kepada Sultan dan juga muzik-muzik diangkat sebagai muzik diraja untuk majlis-majlis tertentu. Jadi ini menunjukkan kesinambungan daripada muzik tradisional Melayu yang memang asalnya adalah daripada alam, daripada keinginan untuk mencari cara untuk mengisi kelapangan. Namun kalau kita melihat hala tujuannya semakin simbolik kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya. Jadi falsafah kekitaan tu bagaimana kita nak
bawa semangat itu untuk bukan saja orang Melayu, sebab orang Melayu memang sudah ada cerminan itu dalam jiwa mereka. Cerminan falsafah muzik kekitaan yang dibawa oleh muzik-muzik tradisional Melayu kepada masyarakat Malaysia secara amnya. Selain daripada muzik etnik masing-masing mempunyai falsafah tersendiri. Tapi kita di Malaysia kita pelbagai etnik. Sebenarnya muzik itu sinonim dengan satu bahasa yang bagi seorang pemuzik itu dia harus faham bunyi-bunyian itu untuk mereka memahami bagaimana dia nak gabungkan, bagaimana dia nak masukkan elemen itu. Itu hanya sebagai satu bahasa untuk berkomunikasi, untuk memainkan bunyi-bunyian itu agar menjadi lebih sedap didengar dan memberi semangat kepada semua orang yang memainkan itu. Jadi saya sendiri juga bermain alat muzik India, main tabla. Saya juga bermain alat muzik Cina, shigu dan lain-lain kan. Jadi rasa keterujaan itu, kefahaman tentang bunyi-bunyian itu, getaran-getaran itu, keseronokan itu akan memberikan kita lebih seronok memahami keseluruhan korpus ilmu muzik itu sendiri dalam bentuk tradisi. Kerana tradisi itu tidak bebas, tidak tetap. Tapi kalau sudah diorkestrasikan, dia akan menjadi satu perkara yang lain yang perlu diikut. Jadi itu akan memerlukan satu bentuk disiplin yang ketat untuk memastikan kalau nak main lagu A mesti betul-betul faham tentang apa arahan yang diberikan oleh komposer ataupun pengubah itu. Dan ini merupakan bagaimana seorang pemuzik memahami muzik itu secara amnya. Apakah pengaruh muzik tradisional, terutama sekali muzik Melayu dalam masyarakat kita pada hari ini? Dia kalau ikutkan kena lebih kepada mengenali antara satu sama lain, berkongsi lah. Contohnya kalau saya main, katalah kalau saya main tadi, mungkin tiada rasa untuk menyanyi. So, perasaan rasa nak menyanyi itu tidak dipaksa. Jadi benda-benda itu akan memberi satu keakraban yang lain dalam konteks rasa, bukan makanan saja. Tapi kalau di kampung, kalau bulan puasa semua sekali kan, kita masak satu lauk, orang lain hantar lagi satu lauk, jadi penuh lauk kan, contoh. Jadi itulah sebenarnya yang diperlukan untuk memahami rasa. Itulah konteks rasa makan. Ini adalah konteks rasa untuk hawa telinga, untuk kita memahami dan untuk memberi kekuatan semangat untuk kita teruskan kehidupan yang penuh mencabar ni kan. Di peringkat orkestra, mungkin kita ada orkestra muzik tradisional, orkestra tradisional di Istana Budaya. Konsep tu seolah-olah apa yang digambarkan oleh Encik Kamarul tadi, di mana ada alatan muzik yang dibawa dari pelbagai masyarakat, namun ia menghasilkan satu orkestra. Mungkin kita boleh ceritakan tentang bagaimana untuk kita gabungkan semangat muzik tradisional yang pelbagai daripada utara, daripada selatan, daripada timur, untuk dijadikan satu kesatuan di antara kita. Okey, baik. Saya pernah conduct satu Malaysia Book of Record di Melaka, tak silap saya 2018. Ada 1,600 penggendang. Jadi ada yang kita praktis, ada juga yang kita tidak latih. Kebanyakan mereka datang. Tapi dalam bentuk orkestra, gabungan itu penting untuk memahami apakah tujuan utama. Itu perlu ada kefahaman tentang temponya. Maksudnya konduktor itu tujuan dia adalah untuk memberi arahan tempo dalam konteks itu, untuk memberi mereka faham, okey, kita kena main apa sahaja tanpa ditulis, tanpa diarahkan, tapi memahami mengikut satu tempo yang telah ditetapkan. Itu dalam muzik lah. Maksudnya di situ apabila kefahaman itu wujud dan mereka akan cuba ikut sedaya upaya untuk merasa kebersamaan tu. Kalau tanpa kefahaman, walaupun benda tu simple je. Arahan tu simple je. Okey, ini kena main bersama-sama ikut tempo ini. So bila macam ni dah habis. Ataupun kalau saya tradisional, saya memberi isyarat-isyarat secara tradisi lah. Mungkin ini satu bar lagi ending habis. Ataupun ini dah habis, standby yang contoh. Itu arahan-arahan semasa yang kita perlu faham bersama. Apabila bercerita tentang muzik, kita dapat lihat semangat yang ditunjukkan Encik Kamarul. Dan apatah lagi apabila bermain alatan-alatan muzik. Jadi sebagai seorang pemuzik, pensyarah, apakah saranan Encik Kamarul Bahari kepada kerajaan sekarang? Kerana kita banyak beri penekanan kepada sains dan teknologi. Tapi
untuk anak-anak kita, mungkin mereka akan kehilangan sesuatu jika tidak dididik, tidak diasuh dalam muzik-muzik tradisi yang selama ini kita amalkan. Okey, baik. Sebenarnya banyak perkara yang kita kena bersama-sama. Kita lah juga kena bersama-sama. Mungkin bukan kerajaan juga. Kita, saya sendiri, mungkin talent sendiri. Kalau dalam muzik tradisional ada keturunan. Keturunan itu sudah pasti ada wujud rasa bakat yang telah diturunkan secara biologi. Itu satu. Yang kedua, apabila begitu perlunya dijadikan satu ruang dan peluang untuk anak-anak tadi, terutama anak saya sendiri, anak talent kemungkinan nanti, dan anak pemuzik yang lain yang akan rasa seronok, rasa teruja dan dilihat dari kecil untuk beliau mengetahui pertanyaan apakah alat-alat muzik yang keluarga mereka mainkan. Contoh macam saya sendiri, saya ada kumpulan geng Waklung, adik-beradik diturunan oleh arwah ayah saya, dan kita bawa balik dari Rainforest World Music Festival untuk kali kedua. Jadi keturunan kita tu, anak saya sendiri baru-baru, anak adik-adik saya, dari situ perkembangan itu sudah ada, dan saya kira perkara ini perlu semua pihak perlu main peranan, dan penggiat seni tradisional itu juga perlu memahami bentuk-bentuk pengurusan yang lain. Selain pada pemain, mereka juga perlu belajarlah, sama belajar tu peringkat yang paling tinggi, dan mereka juga perlu faham bagaimana nak mengurus seni itu sendiri supaya seni itu akan jadi lebih besar. Dan semua main peranan untuk memastikan ruang dan peluang ada dan lengkap untuk diantarabangsakan dan dalam mata masyarakat kita sendiri. Sebelum orang lain dah nak mengkaji kita punya ni. Dan kita masih lagi mengkaji orang. Dan kita tidak mengkaji apakah falsafah yang ada pada even rebab ni. Pada rebab ni sendiri pun ada falsafah dia tersendiri. Tetapi bagaimana nak menggunakan keadaan sekarang dengan media masanya, dengan teknologinya, dengan sainsnya, dan perlu dikait. Kita pun ada sains etnosains kita sendiri yang masih belum dirungkai. Memangnya banyak pengisian yang boleh kita kongsi, sebab Encik Kamarul dah mula ber-TikTok. Sila ikut beliau di laman TikToknya, kerana saya pasti banyak konten yang menarik. Anda akan dapat lihat sejauh mana aplikasi ilmu muzik Encik Kamarul memang luas sekali. Tahniah kita ucapkan. Terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami untuk berkongsi sedikit tentang falsafah muzik dan kekitaan yang ditonjolkan oleh muzik tradisional Melayu. Terima kasih Encik Kamarul Bahari kerana sudi bersama kami. Kita akan ke Kedah selepas ini untuk bersama dengan rakan kita Nur Hidayah Anwar yang akan memberi tumpuan kepada karnival jualan Agro Madani. Kita bersama dengan rakan kita di Kedah. Nur Hidayah, silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia. Jauh saya bawa ke anda ke Sungai Petani ini sempena dengan karnival jualan Agro Madani dan juga industri asas tani Farma Kedah 2023 yang dijalankan dengan kerjasama sebuah pasaraya di Sungai Petani ini. Jadi untuk pengetahuan anda, hari ini merupakan hari terakhir karnival ini berlangsung, dan pelbagai produk industri asas tani dan juga buah-buahan yang terus dibawa dari ladang dijual di karnival ini. Paling menariknya, pagi-pagi saya dah tengok buah cempedak dah dibuat sebagai cucur cempedak. Memang mengugat keimanan lah bila bau buah cempedak tu sangat bau harum. Jadi bersama saya untuk berkongsi mengenai karnival ini yang juga melibatkan 22 usahawan daripada Pamuai, iaitu Encik Muhammad Rizwan Sabri yang menjual buah berangan. Selamat pagi Encik Rizwan. Ya, selamat pagi Puan. Jadi dah hari keempat. Bagaimana target jualan hari ini? Bagaimana hari terakhir ni? Okey, alhamdulillah. Jualan tinggal lagi sikit lagi pagi ni. Jadi sebagai usahawan, platform ini digunakan bagaimana dapat memberikan manfaat kepada usahawan seperti Encik? Dapat mempromosikan dan memperkenalkan produk yang kita bawa ni. Kira alhamdulillah lah. Jadi buah berangan ni susah kita nak jumpa kadang-kadang kan. Dibawa dari mana dan dah berapa lama dah terlibat dalam usahawan sebagai menjual buah berangan ini? Jual lebih kurang dalam 7-8 tahun. Macam itulah. Jadi di
Sungai Petani ini daripada kalangan pelanggan bagaimana yang datang membeli? Kira remaja, orang tua semua dah lah. Kira alhamdulillah lah sambutan okey. Dapat menggalakkan lah kiranya sambutan. Terima kasih Encik Rizwan. Bersama saya juga ialah dengan Encik Suhaimi Muhammad K yang juga katakan penjual dan juga usahawan cempedak, buah cempedak. Memang tergugah juga saya bau buah cempedak di sini sambil bersiaran langsung dengan anda. Jadi Cik Muhammad Suhaimi, buah cempedak ni dari mana ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suhaimi Muhammad Khaim. Okey, cempedak hari ini kita bawa daripada Jiniang Sik. Okey. Alhamdulillah hari ini sambutan memperasankan lah. Ramai pengunjung-pengunjung, alhamdulillah dah 300-400 kilo, alhamdulillah dah habis. Dan ni cempedak ni berbagai-bagai jenis lah cempedak. Ada kampung, ada kawin kampung, cempedak king, daripada Penang, kan. Ada cempedak jenama champion, C15, C14 pun ada. Pelbagai lah. Kalau saya syukurkan warga-warga Sungai Petani, kita wawarkan, marilah kita ramai-ramai, ada harga promosi, harga yang memperasankan lah. Mana di sini kita boleh kongsi kita punya rezeki, insyaAllah. Kita buatkan cempedak goreng buat dah. Mana bukan saja mentah dan goreng pun kita sediakan, sajikan kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Maidin Taman Betik ni. Baik, terima kasih Cik Suhaimi. Jadi sebenarnya untuk karnival ini yang telah dilancarkan oleh Pengarah Fama Negeri Kedah Puan Suryana Mat Adam dan juga Pengarah Eksekutif Maidin Wilayah Utara iaitu Encik Azmin Saduruddin. Dan program ini akan berlangsung sehingga pukul 10 malam ini iaitu hari terakhir, dan pelbagai aktiviti telah disediakan untuk pengunjung yang datang ke pasaraya ini, dan ia melibatkan antaranya sesi padanan perniagaan ataupun product matching antara usahawan dan juga dengan kerjasama pasaraya ini bagi memastikan usahawan-usahawan ini dapat meneruskan perniagaan mereka dan juga memasarkan produk di pasaraya ini. Begitu juga dengan aktiviti lain yang disediakan seperti pertandingan ukiran buah. Jadi berakhir 10 malam ini masih lagi berkesempatan untuk hadir ke Karnival Jualan Agromadani dan Industri Asas Tani Farma Kedah 2023 di Pasaraya Maidin di Taman Batik ini. Langsung kembali ke Studio Semak Pagi Malaysia. Kembali bersama kami di studio. Terima kasih kepada rakan setugas untuk laporan tadi. Banyak lagi pengisian menarik akan kami bawakan kepada anda. Seterusnya kita akan ke segmen Sana dan Sini, tapi kita berehat seketika dan kembali bersama anda selepas ini. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Kerana menghormati dan mengiktiraf peranan dua-dua kesatuan gergasi negara kita ini, saya nak pastikan bahawa pengurusan pada badan ini lebih kemas dan cekap. Saya akan tambah RM1 juta kepada MTUC dan RM1 juta kepada QPEX. Kerana menghormati dan mengiktiraf peranan dua-dua kesatuan gergasi negara kita ini, saya nak pastikan bahawa pengurusan pada badan ini lebih kemas dan cekap. Saya akan tambah RM1 juta kepada MTUC dan RM1 juta kepada QPEX.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan ke segmen Sana dan Sini. Kita mulakan dengan inisiatif dan insentif untuk warga Felda. Baik, seperti yang kita sedia maklum, beberapa inisiatif dan insentif telah diumumkan bagi meningkatkan kualiti hidup dan memelihara kebajikan warga Felda sempena Majlis Sambutan Hari Peneroka Felda Kebangsaan. Ini termasuk dalam aspek penyediaan infrastruktur, penjagaan kesihatan, pendigitalan dan perumahan. Perdana Menteri menjelaskan antaranya sumbangan kesihatan rahmah RM21.21 juta, pembinaan pusat hemodialisis RM21 juta, kos operasi lampu jalan RM7.7 juta setahun dan subsidi diesel 3 Felda di Sabah RM36 juta setahun. Seterusnya, Kongres Perubatan Malaysia Singapura ke-56 di mana seramai 190 doktor dari 190 doktor daripada pelbagai bidang perubatan menerima watikan lantikan sebagai ahli akademik perubatan Malaysia. Watikah dikurniakan oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Shah pada Kongres Perubatan Malaysia Singapura ke-56 sempena Kongres Antarabangsa My Woman 2023 di Ibu Negara. Sultan Nazrin turut mengurniakan anugerah Fellow Kehormat Akademi Perubatan Malaysia MM kepada isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dr. Wan Azizah semasa menyampaikan syarahan Tun Ismail ke-24 bertajuk Pasca COVID-19, Kesihatan Mental dalam kalangan wanita di Malaysia. Baik, seterusnya 50% diskaun ditawarkan. 50% diskaun untuk perkhidmatan ETS KTMB. Di mana KTMB menawarkan diskaun sebanyak 50% untuk tiket perkhidmatan ETS sepanjang bulan ini. Promosi terbuka khusus kepada warga negara Malaysia bertujuan untuk memberi peluang penjimatan serta merancakkan industri pelancongan dalam negara. Tawaran istimewa tersebut boleh digunakan bagi semua laluan ETS dari Padang Besar sehingga Gemas pada setiap Selasa, Rabu dan juga Khamis. Seterusnya kita beralih ke dunia fashion. Tower Fashion Eleganza Kuala Lumpur 2023. Tower Fashion Eleganza yang mana telah pun berlangsung yang bakal berlangsung 9 September depan bakal mencipta Malaysia Book of Records MBOR sebagai pertunjukan fashion tertinggi yang pernah dianjurkan di negara. Rekaan eksklusif 15 pereka fashion tempatan akan diperagakan pada ketinggian 300 meter di Skydeck Menara Kuala Lumpur dan acara TFE KL 23 akan diadakan sempena Hari Bangunan Pencakar Langit Sedunia. Ia akan melangkah sejarah sebagai pertunjukan fashion pertama yang akan disiarkan secara langsung di saluran RTM dan platform RTM Klik. TFE KL 23 diilhamkan oleh Bon Zainal Harun, pengasas dan pengarah Bon Fashion Legacy. Baik, seterusnya kita akan ke Kelantan di mana projek yang terkini yang akan kami bawakan adalah projek program ternakan ayam kampung.
Dan seperti yang kita sedia maklum, ayam kampung ni permintaannya tinggi untuk daging yang dihasilkan kerana ia adalah berbentuk organik dan sememangnya mendapat tempat di pasaran-pasaran seperti negara jiran Singapura dan juga Thailand. Jadi kita akan melihat bagaimana sebenarnya kerajaan ingin cuba untuk menjana lebih banyak pendapatan untuk para pengusaha tempatan, dan program ini diilhamkan di Pantai Timur. Jadi kita terus saja bersama dengan rakan tugas kita dari Kelantan untuk melihat sejauh mana program ini boleh membantu rakyat setempat. Silakan. Baik, terima kasih Angkasa Pura. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk cerita pagi hari ini, kita nak bercerita berkenaan dengan UMK melalui Institut Pendidikan dan Pengurusan Kemiskinan dengan kerjasama Pemodalan Nasional Berhad PNB dan RHB Islamic Bank Berhad bagi pelaksanaan projek ternakan ayam kampung kacut. Dan untuk perincian, kita bersama dengan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Profesor Teknologis Dr. Arham Abdullah. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Prof, boleh cerita sikit berkenaan dengan projek ternakan ayam kampung kacut ni, Prof? Projek ternakan ayam kampung kacut ni atas kerjasama integrasi CSR kita namakan antara PNB dan juga RHB Islamic yang beri dana khas kepada UMK, kepada Inspect, iaitu Institut Pendidikan Kemiskinan UMK lah, sebanyak RM600,000. So alhamdulillah kita dah laksanakan projek ni pada tahun lepas lagi, dan tahun ni kita sambung projek ni yang melibatkan lebih kurang 60 orang peserta yang terdiri daripada OKU lah. Dan dari segi UMK kita melibatkan Fakulti Veterina UMK yang melibatkan pelajar dan juga pensyarah lah, yang akan bersama-sama membangunkan projek ayam kacut ni di kawasan Bacok. Okay, mungkin ada objektif projek ini dan berapa orang yang terlibat, Prof? Peserta yang terlibat? Seperti saya katakan tadi, ada lebih kurang 60 orang peserta yang akan terlibat, yang kita akan bantu untuk menternak ayam kacut ni. Para pelajar lebih kurang 20 orang dan juga para pensyarah lebih kurang 15 orang lah daripada Fakulti Veterina. Salah satu objektifnya adalah untuk memastikan penjanaan pendapatan bagi peserta yang terlibat daripada OKU, dan juga pelajar kita terlibat sama dalam penternakan ayam kacut ini, merupakan latihan kepada mereka daripada Fakulti Veterina untuk memastikan ayam itu sihat dan sebagainya lah. Dalam masa sama kita melakukan kajian-kajian tertentu untuk memastikan produktiviti meningkat dan sebagainya. Melihat kepada projek ini, UMK mungkin boleh menjadi role model kepada universiti-universiti lain. Jadi mungkin ada harapan daripada Prof sendiri untuk projek ini. Di peringkat UMK kita mendapat dana khas juga daripada Kementerian Keuangan under Social Enterprise. Dan UMK ini kita melalui Inspect, kita ada 3 modul utama lah yang kita dah laksanakan, dan ianya terbukti berkesan dengan projek-projek yang lepas. Dan kita harap universiti-universiti lain boleh bekerjasama dengan UMK untuk memastikan universiti untuk masyarakat itu tercapai. Okay, terima kasih Prof kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini. Jadi saya kira setakat itu saja cerita pagi yang boleh saya bawakan kepada anda semua di negeri Cik Siti Wan Kembang. Jadi terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor Amirul di atas perincian tersebut, cerita pagi Kelantan. Dan seterusnya kita nak beralih kepada tribute buat bidu wanita, iaitu kalau boleh saya kongsikan sedikit berkenaan dengan UiTM telah pun mengadakan program tribute buat Datuk Sharifah Aini bagi merealisasikan Dasar Kebudayaan Negara 2021 sehingga 2025 yang menggariskan hala tuju seni budaya dan warisan negara. Dan bersama dengan saya akan memperincikan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini. Saya kenalkan Dr. Ahmad Kamal Bashar Salhuddin selaku Ketua Pengajian Seni Liberal UiTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Doktor. Okey, baik Doktor, ia telah pun berlangsung pada Rabu lepas. Ya, betul. Jadi mungkin boleh kongsikan acara ini, apakah antara tujuan utama ia diadakan? Okey, antara tujuan utama pihak kami di Pengajian Seni Liberal, Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM mengadakan program ini ialah untuk kita mengenengahkan bakat unggul ataupun anak seni yang unggul yang berada di Malaysia. Kerana Datuk Sharifah ini bukan penyanyi picisan. Ya. Dia bertahan lama sejak daripada mula dia menyanyi sehinggalah ke akhirnya, sehingga beliau meninggal dunia. Dan di samping itu kita cuba untuk menggalakkan satu apresiasi terhadap tokoh-tokoh seni di negara kita. Sebenarnya ramai,
sama ada mereka yang berjaya secara komersial ataupun mereka yang memperjuangkan seni rakyat. Jadi bagi kami yang berada di dalam industri kreatif ni, kami perlu mengenengahkan tokoh-tokoh ini sebagai kata orang tu supaya mereka sentiasa dikenang tentang sumbangan yang telah mereka lakukan. Kalau cakap tentang sumbangan, banyak sebenarnya lagu-lagu beliau yang telah pun dimainkan sehingga kini pun tetap dimainkan lagi. Dan mungkin juga boleh kongsikan berkenaan dengan acara Harum Dalam Kenangan. Apa lagi intipati yang ada? Okey. Harum Dalam Kenangan ini merupakan inspirasi tajuknya diambil daripada sebuah album yang pernah dihasilkan oleh Datuk Sharifah Aini sendiri, terbitan EMI Malaysia pada tahun 1981. Jadi kita telah mengadakan 3 jenis acara. Pertama sekali kita ada pameran yang diadakan secara fizikal, di mana kami menunjukkan beberapa anugerah yang pernah beliau menangi, di samping koleksi piring hitam, kaset, cakra padat. Kemudian kita juga ada sesi medan penghormatan di mana para pelajar berkongsi tentang lagu-lagu dan cerita di sebalik lagu-lagu Datuk Sharifah Aini. Serta yang terakhir sekali adalah wacana di mana kami telah menjemput 3 orang yang pernah bekerjasama dan rapat dengan beliau, iaitu penerbit terkenal Fauzi Marzuki, wartawan berpengalaman Sauda Ismail dan juga Norisa Sulaiman yang pernah bekerjasama dengan beliau ketika berada dalam EMI. Jadi saya sebenarnya rasa sangat lega kerana para pelajar kami dapat menjayakan dengan begitu baik sekali. Ya, alhamdulillah, dan ia merupakan satu acara yang cukup besar lah kan, terutamanya diuruskan oleh pihak ataupun pelajar-pelajar sendiri. Dan antara yang lain juga, mengapa Datuk Sharifah Aini dipilih untuk diadakan tribute khas buat beliau, dan juga mungkin selepas ini ada lagi artis-artis lain yang akan dihasilkan tribute sebagainya? Okey, seperti yang kita tahu, tidak banyak selepas pemergian beliau, tidak banyak kata orang tu acara atau tidak banyak perkara yang dilakukan untuk mengenang beliau. Tapi saya berterima kasih kepada pihak RTM yang sentiasa memainkan lagu-lagu beliau di Klasik FM setiap hari tanpa gagal. So thank you RTM. Jadi Sharifah ini seperti yang saya cakap tadi merupakan biduanita negara kita, satu-satunya penyanyi yang pernah menghasilkan album selama 5 dekad berturut-turut, kekal bersama sebuah syarikat rakaman selama 37 tahun. Jadi itu saja menyebabkan faktor yang kita rasa Sharifah ini perlu dikenang dan perlu menjadi contoh, bukan sahaja kepada artis-artis baru tetapi kepada mana-mana anak muda yang ingin menceburi bidang seni. Jadi oleh kerana itu saya rasa perlu untuk kita terus mengingati legasi beliau, apa yang telah beliau lakukan, sumbangan beliau bukan saja sebagai seorang penyanyi tetapi juga sebagai trendsetter dan juga sebagai penulis lirik seperti lagu Suasana Hari Raya yang setiap kali Hari Raya dimainkan. Jadi saya tidak mahu kalau boleh golongan muda ni hanya ingat Sharifah ini sebagai penyanyi lagu raya sahaja, tetapi beliau mempunyai ratusan lagu yang perlu kita ingati. Dan berkenaan dengan penyanyi-penyanyi wanita lainnya, kami juga berhasrat oleh kerana program ini saya rasa telah berlangsung dengan jayanya. Alhamdulillah. Jadi mungkin seterusnya kita cubalah untuk mengenengahkan biduan negara Puan Sri Datin Amar Saloma ataupun Tuh Puan Setia Datin Rafiq Abuang dan mana-mana penyanyi yang saya rasa turut menyumbang kepada industri kreatif kita. Mereka kurang dikenal, bukan tidak dikenang, tapi itu tidak ada satu langkah yang dilakukan untuk mengenang apa yang telah mereka lakukan. Jadi saya rasa sebagai sebuah institusi awam yang berkaitan dengan industri kreatif, kami sebenarnya berbesar hati sekiranya dapat menganjurkan lebih banyak lagi acara-acara sebegini. Baik, dan apa sebenarnya membuatkan acara Harum Dalam Kenangan ini istimewa bagi pihak KPSK UiTM sendiri, selain daripada kita melakukan tribute, ada pelbagai antaranya pelbagai pameran yang diadakan dan banyak lagi lah wacana yang diadakan untuk menghargai atau mengenang jasa beliau sendiri. Apa lagi sebenarnya membuatkan perkara ini istimewa? Okey, pertama sekali kami sangat berbesar hati para pelajar dapat menjayakan aktiviti ini kerana ini sebagai pelajar-pelajar yang terlibat inilah pelajar-pelajar diploma semester 3 dan semester 4 untuk diploma pengurusan seni. Jadi sebelum mereka melangkah keluar ke latihan profesional, kita dedahkan dengan pelbagai aspek seperti pengurusan majlis, pengurusan pameran, promosi dan publicity, fundraising dan sebagainya. Jadi aspek-aspek ini yang membuatnya lebih istimewa kerana para pelajar dapat hands-on training daripada para pensyarah saya yang berkaliber dan bertauliah dan berpengalaman.
sebelum mereka terus melangkah keluar ke latihan profesional dan selepas itu sama ada mereka ingin sambung pelajaran ataupun mereka untuk bekerja, jadi mereka sudah bersedia. Itu yang menyebabkan ianya lebih istimewa kerana di samping itu mereka juga dapat merapatkan ukhuwah sesama mereka. Mereka dapat bagi saya sendiri istimewa kerana saya dapat mendedahkan biduan wanita negara ini kepada pelajar yang bukan sahaja daripada pengajian saya tapi daripada pengajian-pengajian lain di dalam Kolej Pengajian Seni Kreatif juga. Ya, ini sebenarnya peluang terbesarlah buat pelajar kan untuk orang kata untuk turun padang lah melihat sini bagaimana nak menguruskan, bukan mudah ya untuk melakukan atau menjayakan acara seperti ini. Ya, betul. Ya. Okey, jadi ini merupakan satu kejayaan yang besar buat pelajar-pelajar khususnya pelajar UiTM sendiri. Dan bagaimana sebenarnya acara seperti ini juga dapat memaut hati kepada generasi baru, generasi muda. Sekarang ini kan kalau boleh kita nak kongsikan antaranya penyanyi-penyanyi yang telah pun memberi mereka punya usaha ataupun hasil-hasil yang baik untuk terus dikenang sehingga bila-bila. Ya. Bagi saya itulah seperti yang telah saya cakapkan tadi, pentingnya kita untuk memperingati apa yang telah beliau sumbangkan. Bukan sahaja daripada segi rakaman lagu tetapi juga daripada bidang penulisan lirik. Okey. Di samping itu juga ada cerita-cerita terutama pada masa si wacana kan kita punya jemputan bercerita tentang kisah beliau bekerja di sebagai tabir, usaha beliau kerja keras. Jadi pendedahan ini kita boleh berkongsi dengan artis-artis muda ataupun golongan muda yang hendak melibatkan diri dalam bidang nyanyian supaya sebenarnya jadi penyanyi ini bukan hanya glamour semata-mata. Kita perlu ada kesungguhan, disiplin, iltizam dan juga di sampingnya kita kalau boleh jangan tahu menyanyi saja. Kita sepatutnya ada sisi-sisi bakat lain. Seperti Datuk Sharifah ini, selain daripada menyanyi dan penulis lirik, beliau juga pernah berlakon. Beliau pernah berlakon di drama TV, juga di RTM, filem dan juga drama pentas. Jadi dan juga sitcom. Jadi saya rasa ini satu perkara yang artis-artis muda sekarang lah ataupun mana-mana anak muda perlu tahu yang kita boleh ada satu fokus untuk berjaya tetapi at the same time kita kena cuba yang lain supaya kita tahu apakah kekuatan kita supaya kita bukan jadi seorang artis yang kosong. Ya, betul. Maksudnya kita ada jiwa, kita memahami tugas kerja kita dan juga kita mengenali siapakah antara individu-individu yang telah pun memberi sumbangan yang cukup baik, belajar daripada apa pengalaman mereka kan. Jadi itu akan mematangkan lagi seseorang itu dalam segi kerjaya sebagainya. Dan mungkin jugalah Dr. Kamal boleh berkongsi kepada para penonton, tribute ini bukanlah hanya tugas kepada pelajar UiTM sahaja, malah ianya mungkin juga tugas kita semua untuk menghargai jasa-jasa penyanyi negara mereka yang telah pun menyumbang kepada negara itu sendiri. Dan ini merupakan satu usaha yang baik dan contoh ataupun pemula yang baik sebenarnya untuk kita semua-semua menghargai jasa-jasa penyanyi ataupun mereka yang telah pun menyumbang kepada negara. Ya, seperti yang kita tahu, selalunya kita kalau bercakap tentang tokoh seni, ini saya tidak kata orang itu untuk menidakkan kesumbangan sesiapa tapi kita selalu mendengar tentang seniman Agung Tasri P. Ramlee ataupun penghibur nombor 1 Asia Datuk Sudirman. Jadi kita kurang bercakap tentang yang lain-lain. Jadi saya harap dengan penganjuran tribute Harum Dalam Kenangan ini akan membuka mata mana-mana pihak untuk kita ada ramai lagi sebenarnya yang turut menyumbangkan bakat mereka atau sumbangan mereka dalam dunia seni ini, sama ada mereka telah meninggal dunia ataupun mereka yang masih hidup. Betul. Seperti Uji Rashid, dan yang tahun 80-an lah, Datuk Francisca Peter, Datuk Khadijah Ibrahim, mereka juga sepatutnya sudah sampai ke satu masa kita bercakap tentang apa yang telah mereka sumbangkan di dalam industri kita. Kekuatan dan persembahan rakaman mereka supaya kita tidak hanya fokus kepada 1-2 nama sahaja ataupun satu gender sahaja. P. Ramlee meletakkan hasil kerja beliau meletakkan Malaysia ke industri seni Malaysia ke satu tahap. Tapi kita juga kena melihat mereka lah yang turut mungkin tidak setinggi itu tetapi sumbangan tetap ada. Jadi
instead of focusing on one person, kita cuba raikan semua. We celebrate everyone. Betul, betul, setuju. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Ahmad Kamal Bashar Salahuddin, merupakan Ketua Pengajian Seni Liberal UiTM. Terima kasih banyak Dr. Kamal. Jadi mungkin insya-Allah banyak lagi tribute yang akan diadakan oleh UiTM sendiri, insya-Allah. InsyaAllah. Doa-doakan supaya kami dapat meneruskan lagi lah kepada tokoh-tokoh yang lain pula. InsyaAllah, moga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Baik, dan seterusnya para penonton, kita akan ke Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca untuk hari ini. Jadi tanpa buang masa, jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan pada pagi ini dimulakan dengan paparan radar semasa menunjukkan keadaan cuaca hujan serta berawan di sepanjang negeri Perlis hinggalah ke barat negeri Johor. Dengan keadaan cuaca hujan terutamanya di selatan negeri Kedah, pedalaman negeri Perak, barat negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan utara negeri Johor serta di pedalaman negeri Pahang kami jangkakan akan beransur reda pada lewat pagi nanti. Seterusnya pula di Sarawak dapat diperhatikan keadaan cuaca tiada hujan di kebanyakan kawasan pada ketika ini kecuali di sekitar kawasan perairan Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala di Sabah pula keadaan cuaca diperhatikan hujan di beberapa kawasan terutamanya di bahagian utara Kudat, pantai barat dan juga di perairan Sandakan. Dengan keadaan cuaca hujan di Sabah dan juga Sarawak ini kami jangkakan akan beransur reda pada lewat pagi nanti. Seterusnya pula, pada sebelah petang, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca hujan berserta ribut petir di sekitar Semenanjung dijangkakan berlaku di hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung Malaysia. Dan pada lewat petang hingga ke malam nanti, keadaan cuaca lembap akan lebih tertumpu di sekitar negeri Kelantan, Terengganu, bahagian barat dan tengah negeri Pahang serta di timur negeri Johor. Manakala di Sabah dan Sarawak pada sebelah petang nanti, keadaan cuaca hujan dijangkakan akan lebih tertumpu di bahagian tengah dan utara Sarawak. Manakala di Sabah pula keadaan cuaca hujan pada sebelah petang dijangkakan akan berlaku di hampir ke semua bahagian di Sabah. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nancy Syukri, saya Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya sampai hari ini saya masih dapat membayangkan bagaimana kami lagi kecil lagi. Ayah saya selalu bawa kami adik-beradik naik bas pergi ke Padang Sentral di Kuching. Sekarang ini namanya Padang Merdeka. Di situlah perayaan Hari Kebangsaan sentiasa diadakan. Masyarakat majmuk di Sarawak tu ramai. Kita hampir dalam kata 30 kaum etnik di Sarawak ini, kita bercampur gaul. Inilah di antara perkara-perkara yang telah menunjukkan
kesatuan kita sebagai orang Malaysia, sebagai orang Sarawak. Lagu-lagu lama patriotik yang kita kenali itu adalah di antara kenangan manis yang boleh mengeratkan silaturahim di kalangan kita. Dan satu lagi saya ingat pada kenangan yang arwah mak saya buat untuk kita. Kita sentiasa ada baju smoking, sebab itu saya pakai tudung hijau ni. Saya pakai tudung hijau ni, inilah warna yang mak saya buat untuk baju smoking saya, dan adik-beradik masing-masing ada warna-warna lain. Saya nak mengajak semua, ini menjadi harapan kita, semua rakyat Malaysia, supaya kita sentiasa memikirkan bagaimana kita nak membawa pembangunan untuk negara kita. Kalau kita lihat daripada dulu lagi banyak banyak lagi yang tidak kita capai, tetapi sehingga hari ini kalau kita lihat apa yang kita dapati pada hari ini, banyak kemajuan dan pembangunan yang telah kita capai, dan ini harus kita teruskan. Jadi kalau kita memikir untuk kemajuan dan pembangunan negara, kita akan terus memikir yang terbaik untuk masyarakat kita dan terbaik untuk rakyat dan juga untuk negara kita. Dan saya mengharapkan semua kita menjadi role model kepada anak-anak kecil. Dan biarlah mereka di sekolah lagi memikirkan yang terbaik, gunakan bahasa perkataan yang baik untuk anak-anak kita, dan ini menjadi contoh dan harapan kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang sentiasa bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Dan daripada lagu Allahyarham Sudirman, kegemaran saya, kita kembali bersama anda. Ya, dan seterusnya kita nak berkongsi berkenaan dengan penampilan dan motivasi diri. Macam mana nak kekal cantik? Semua kekal cantik Ya. Okey, susah. Susah. Subjektif tu. Ya, subjektif. Betul. Kecantikan tu, kalau dalam terminologi bahasa Inggeris, beauty is in the eye of the beholder. Jadi masing-masing ada pilihan, cita rasa dan standard yang tersendiri. Betul. Tapi dengan kecantikan itu dapat build up our confidence lah sebenarnya kan. Ada yang yakin berambut panjang, ada yang yakin tanpa rambut. Ya, saya setuju. Tak apa, tetap kacak. Okey, dan bersama dengan tetamu kita yang akan berkongsikan dengan lebih lanjut lagi, saya kenalkan di sebelah saya Dr. Koh Ming Zee, merupakan doktor estetik dan juga perubatan. Selamat pagi, doktor. Selamat pagi. Dan di hujung sana kita juga bersama dengan Kyoko Lee, penasihat kecantikan dan juga merupakan peragawati ataupun model. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Jadi permulaannya mungkin doktor boleh kongsi kepada kami semua bagaimana untuk kekal cantik. Okey. So, selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, so untuk kekalkan cantik, biasanya dia ada banyak segi-segi yang kami kena jaga. Of course, pertama yang paling penting ialah kami punya skincare routine. Okey, setiap hari. Okey, sebab cuaca dekat Malaysia memang panas. So, bila kami nak keluar pada waktu siang, okey, so selalunya kena pakai sunblock. UV sunblock. Okey. Ni mesti tak pakai ni. Okey. Sebab UV tu dia akan menyebabkan kulit kami dia aging lebih cepat. So bila you tak pakai sunblock, selalunya kena sinaran matahari,
you akan dapat macam jeragat, and then you akan slowly you punya kedutan akan keluar. Okay, so sunscreen itu sangat penting. Okay, so yang segi-segi lain macam dari segi pemakanan penting juga. So makanan yang macam banyak vitamin C, okay, itu sejenis antioksidan, itu boleh slow down aging process. Okay. And last macam minum, you kena minum banyak air. So untuk orang-orang dewasa selalunya kami recommend at least you kena minum around 3 liter per day. Sehari lebih kurang dalam 3 liter. 3 liter air. And of course, then last selalunya kami akan nasihat jika nak kulit yang cantik, you kena selalunya dapat waktu rehat yang cukup. Maksudnya you kena tidur awal. Beauty sleep Dia kata beauty sleep. Doktor, tapi sebab rakyat Malaysia ni jenis kulit kita berbeza. Kita punya kandungan melanin dalam kulit pun berbeza. Kalau kita lihat dalam studio pun ada pelbagai tona kulit. Jadi adakah ia menandakan kita mempunyai keperluan yang berbeza? Mungkin kalau doktor kata sunblock tu, saya tak pernah pakai lah sunblock. Saya rasa mungkin ada yang rasakan tidak perlu, ada yang rasakan perlu. Jadi apa pendapat doktor tentang perbezaan kulit ni? So memang dalam skin type, actually dalam medical dia ada 6 jenis skin type. Skin type yang lebih darker skin tone, yang lebih gelap, biasanya dia tak senang burn. So, tapi UV tu dia akan menyebabkan dia aging juga. Skin type yang lebih cerah dia akan lebih senang burn. And then dia lebih senang keluar jeragat. Alamak, terus pegang muka Yang lebih cerah biasanya kami akan recommend kena pakai sunblock. But of course for the darker skin type, kami akan recommend juga untuk prevent aging factors. Wah, macam mana pun tetap kena pakai sunblock juga, Terence. Selepas ni boleh pergilah cari. Saya punya kawasan kulit lagi luas tau. Jadi Kyoko, mungkin boleh kongsi jugalah kan. Jadi penggunaan sunblock kan, macam you sendiri you menggunakan sunblock. Macam mana rutinnya setiap hari, berapa kali nak pakai untuk mendapatkan kulit yang cantik, sebab tengok skin ni memang sangat cantik. Untuk sunblock kena pakai setiap hari lah sebelum you keluar. If you kat rumah kena pakai sunblock juga, kerana kita ada gelas, semua light, TV, telefon kita semua ada UV juga. So kalau you kat rumah, kita kena pakai sunblock juga. Sunblock? Kat rumah pun Dan kalau you pergi keluar, you pakai sunblock, kena reapply every 4 hours. Every 4 hours? Yeah. Every 4 hours, wow. Setiap 4 jam. Kerana kita sweat kan, kita peluk kan, kita akan lap mah. So habis lap, you kena reapply juga. Di muka ke atau di bahagian semua yang kena matahari? Kalau you boleh, seluruh body lah kalau boleh. Tapi tak boleh muka saja. Tapi sekarang teknologi sudah advance. Kita ada oral sunblock juga. Means makan punya sunblock. So banyak orang dia tak suka habis kita letak itu sunblock ada sticky-sticky macam tu kan. So dia orang akan makan oral sunblock. Itu lebih memudahkan. So itu dia akan protect seluruh badan kita. Wow, lagi best kan? Yes. Itu so macam scatter lah. Take it as vitamin macam lah. Supplement macam tu lah. Supplement, scatter lah. So semua, the whole body you di cover lah. Itu mungkin saya boleh terima lah. Kalau pakai sunblock satu badan tu saya rasa susah sikit. Kena perlukan pertolongan. So ada reminder every 4 hours saya kena apply. Selain daripada sunblock, rutin penjagaan kulit juga melibatkan mencuci muka, toner, moisturizer. Yes. I cover. So itu antara produk lah yang kita kena guna pakai. Itu kena daily routine lah. Kena setiap hari pakai. Jadi macam mana? Dia pagi ke malam ke macam mana? Bila? Pagi kita kena cleanse kita punya muka, habis toner, serum, moisturizer dengan sunblock. Dengan mata dia sudah besar. Banyaknya. Berapa jam? Berapa jam? Satu hari berapa jam? Dan tengah hari kita reapply to sunblock. Reapply. So ambil satu sunblock dalam bag atau dalam kereta. Dan malam kalau you ada makeup kena double cleanse. Double cleanse tu memang important.
especially heavy makeup. So the first cleanse kena remove makeup. Then the second cleanse kita kena clear kita punya pores dalam ada itu kotor-kotor semua kan. Itu untuk double cleanse. Dan habis toner, serum dan kalau okey ada masa buat mask. Okay, wow. Setiap hari ya? Setiap hari. Rajinnya. Saya tak rajin juga. Okey, jadi itu antara nasihat daripada kita punya beautician lah. Pakar kecantikan dan juga itu antara perkara yang boleh kita lakukan lah. So lepas ni kita kena betulkan balik rutin kita kan. Selain daripada pemakaian baju yang cantik, kulit kena tambah bajet juga sikit ni. Banyak kot kena tambah. Banyak rutin nak kena tambah ni kan. Okey, jadi doktor mungkin doktor boleh kongsi jugalah. Sebab kalau kita tengok kadang-kadang bila kita tengok dekat cermin kan, kulit kita macam-macam, ada whitehead, ada blackhead, ada jerawat. Jadi bagaimana untuk mendapatkan kulit yang sekata dari segi toner dan juga kita tak nak lah, kita nak clear skin kan. Macam mana tu? Okey, sebab dekat Malaysia cuaca kami memang senang kami boleh naik jerawat. Okey. So apa yang kami kena jaga ialah of course dari segi pemakanan itu sangat penting. Okey. Jika kami selalu makan makanan yang manis atau makanan yang banyak susu dengan cheese, okey, you akan lebih senang naik jerawat. Okay, so ini kena ingat. So jika you nak kurangkan jerawat, so you kena kurangkan you punya makanan yang manis-manis semua tu. Wow. Jadi sebab kalau Sophie perasan kan, kalau makanan kari India, dia mesti ada santan. Betul. Wajib ada punya. Jadi baru sedap. Jadi sebab ada kandungan susu dalam kari, susu dalam minuman, susu dalam dessert pun ada susu. Aiskrim kan ada susu juga. Macam mana boleh lari doktor? Tak boleh lari daripada susu lah. You boleh makan. Cuma biasanya saya kan nasihat saya punya patient mungkin just kurangkan sikit. You boleh cuba kurangkan. Tapi you masih boleh makan. Boleh ambil. So you tak boleh ambil semua serentak lah. Boleh ambil semua serentak. Hari-hari pun tak boleh. Maybe small portion lah. Sikit-sikit je rasa kan. Jadi untuk seorang yang bergelar peragawati, model, apakah rutin pemakanan anda pula? Kita nak tanya. Makan macam mana? Breakfast, lunch, dinner? Kena fix breakfast, lunch dengan dinner sajalah. Kurangkan snacks in between. Kurangkan gula-gula, candies. Kurang. Yang jadi kita gemuk sama daripada gula. Sweet. All is the sweet things to make us fat. So, makan balance punya diet lah. Kena ada protein, kena ada karbohidrat, kena ada apa lagi, fiber. Yes. So itu yang balance diet lah kita kena makan. Okey, jadi kita kena ada balance diet lah. Tak boleh ambil gula yang berlebihan kan. Jadi air kena banyak 3 liter. Okey, jadi nasihat daripada doktor sendiri untuk kita kekalkan mendapatkan kulit yang cantik. Jaga pemakanan tadi kan. And then juga banyak jugalah yang kita kena lakukan untuk menjaga kulit wajah kita. Rehat. You kena tidur awal. Itu penting juga. Tidur awal Pukul berapa selalunya? Selalunya untuk dewasa kami akan recommend at least 7 hingga 8 jam sehari. You kena ada. Jika kurang daripada tu, you akan kulit kamu dia akan aging lebih cepat. So enough sleep itu sangat penting. Jadi kalau aging lebih cepat tu macam mana doktor? Sekarang saya punya umur sudah 4 series lah. Saya sudah 4 series. Jadi kita mau budget. Saya ada berapa lama lagi boleh tahan? Jadi macam kalau lebih cepat aging tu bermakna kita akan mendapat kulit yang lebih menua dengan kadar yang lebih cepat. Bermakna kalau sekarang saya sudah 4 series, kalau saya tidur tak cukup, agaknya tahun depan kulit muka saya macam mana? So bila tidur tak cukup, masa you aging, you akan nampak mungkin kulit akan lebih jadi lagi kering. Dry skin. Dan lepas tu dia akan keluar kedutan dengan lebih cepat. And last ialah dia mungkin akan sagging. Dia akan muka akan jatuh sikit. Jatuh. Yes. Oh boy. So that one is the aging process. Untuk orang yang dia selalunya tak cukup rehat, dia punya proses akan lebih cepat banding dengan individual yang dia dapat rehat yang cukup. Alamak, jadi kena tidur, kena
yang cukup itu yang penting kan. Okey, kalau orang yang bekerja tak tentu masa kan, kan mungkin dia ada few hours je untuk tidur. Jadi ada tak alternatif lain yang dia boleh buat supaya still dapat kulit yang cantik juga? Nak juga kulit cantik walaupun kerja penat kan. Tapi nak juga kulit cantik. Okay. Macam mana tu? So jika nak juga, actually sekarang dekat Malaysia banyak macam klinik estetik yang boleh menolong untuk bagi rawatan muka. Okey, mungkin you boleh buat secara rutin, sebulan sekali you buat facial, okay, untuk lembapkan kulit. Okey, you boleh buat macam ada rawatan-rawatan mesin yang untuk tegangkan kulit. Ya, ini semua tanpa pembedahan, tanpa jarum-jarum semua. Oh, wow. Non-invasive. Non-invasive, yes. Wow. Jadi untuk Kyoko, bagaimana? Sebagai seorang model, saya pasti waktu anda pun sentiasa terisi. You pun mungkin tak cukup masa untuk rehat. Jadi apakah rutin you untuk menjaga kulit dan memastikan cukup rehat? Macam apa yang doktor cakap, skin management sangat-sangat important. Kalau saya tak ada masa untuk tidur, saya pun setiap bulan kena pergi skin management. Buat facial semua. Just baring je, orang buat you punya muka sajalah facial, tolong facial semua. Tapi selain facial skin management tu, exercise juga important. Bagus. Exercise, yes. Kalau you exercise, you akan produce more endorphin. You akan more positive. Kalau you more positive, skin akan sehat juga. Tak kisah you workout, gym, yoga atau jogging 30 minit macam tu, dia pun akan health. Yes. Good job. Yes. One out of everything. Daripada semua yang kita bincang, satu benda saya buat. Satu benda lah kan. Okay lah. Yes. Satu tu pun dah cukup membantu sebenarnya. Cukup membantu ya. Okey, jadi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya, iaitu Kyoko Lee dan juga Dr. Koh Ming Zee. Terima kasih. Terima kasih. Thank you anda berdua, dan banyak tips yang dikongsikan oleh doktor dan juga Kyoko. Jadi gunakan tips tersebut untuk kekal cantik dan motivasi, dapat keyakinan yang lebih tinggi lah. Antara yang boleh kita amalkan, minum lebih banyak air, tidur dengan mencukupi 3 liter. 3 liter, banyak juga tu. 2 botol mineral besar. Wow. Jadi air satu selalu hari habis setengah je. Pastinya kita kena tingkatkanlah. Jadi seterusnya kita akan bersama dengan tetamu kita yang telah pun berada di talian, Dr. Nur Adli Ridwan Muhammad Dali, yang akan membantu kita mengulas sedikit tentang inisiatif dan insentif kerajaan terkini yang disasarkan kepada peneroka Felda. Kita bersama dengan penalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Adli, yang telah pun berada di talian. Silakan Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan Sofia, apa khabar? Apa baik, Doktor? Jadi kita telah dengar pelbagai insentif dan inisiatif yang telah diumumkan. Ada yang baru sahaja kita dengar, ada yang sudah pun dijanjikan mungkin oleh kerajaan terdahulu tapi tidak dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh kerajaan Madani. Dan kita akan melihat bahawa semua ini banyak sebenarnya membantu golongan Felda, terutama sekali pada saya adalah pendigitalan untuk memastikan jurang digital itu semakin hampir. Jadi apakah pandangan doktor tentang inisiatif-inisiatif yang pertama dan terutama sekali adalah pelupusan hutang para peneroka? Silakan. Okey, sebenarnya kita dengar dan juga kita lihat bahawa ada 8 inisiatif untuk program yang dia akan dilaksanakan. Yang pertama, seperti yang saya katakan, untuk menjadikan Felda sebagai peneraju dalam transformasi digital. Yang ini sangat-sangat menarik lah. Kita nak tengok macam mana dia nak katakan nak laksanakan seperti 30 pusat ekonomi digital di sekitar kawasan Felda lah kan. Jadi maksudnya kalau Felda boleh jadi peneraju, maksudnya mungkin golongan generasi pertama ni mungkin tak adalah sangat menggunakan teknologi digital, tetapi kita mungkin akan lihat generasi yang kedua dan yang ketiga yang akan menggunakan teknologi digital dan juga memperkasakan ekonomi digital tu. Kalau kita dapat sebagai contohnya kan, sebab di kawasan Felda tu
dapat diperkasakan ekonomi kita, dia dapat meningkatkan yang pertama dapat meningkatkan ekonomi, dan kedua juga dapat memudahkan lagi lah macam mana logistik daripada kawasan Felda tu dapat dibawa ke arena global. Ini satu perkara yang sangat baiklah yang saya rasa boleh memberikan manfaat kepada generasi kedua dan juga generasi yang ketiga. Sebab kalau kita tengok generasi pertama umur dia dah lebih 70 ke atas lah, 70 ke atas. Tapi tengok bergantung pada rancangan lah kan. Ada rancangan yang masih baru, yang masih tidak terlalu lama, tapi kebanyakan rancangan Felda ni dia dah berusia dengan kalau kita tengok undang-undang ni pun 67 tahun kan. So maksudnya peneroka Felda tu dah berumur. Okey. Dan dia ada banyak juga inisiatif yang nak dilaksanakan. Kalau cerita satu persatu tu yang mungkin akan menggunakan masa yang panjang kan. Tapi juga saya nak tekankan juga iaitu inisiatif yang kedua, iaitu inisiatif lampu jalan sebagai contohnya. Yang ini memang keperluan kepada peneroka-peneroka ini. Ini maksudnya kalau ikutkan daripada Makasih Syariah tu, benda daruriyat lah, kena buat. Maksudnya kerajaan perlu buat, mesti buat, wajib lah, maksudnya wajib. Okay? Sebab apa kita perlukan lampu jalan ni, sebagai contohnya untuk 37,012 lampu jalan ni di seluruh kawasan Felda kan. Kita nak pembangunan tu terus, iaitu pembangunan hanya bukan bertumpu di bandar tapi bertumpu di dalam kawasan-kawasan Felda secara khusus lah. Yang ini saya rasa yang kedua tu memang wajib buatlah, itu kerajaan kena buat. Kita mungkin boleh pantau lah tengok maksudnya lampu-lampu ni akan dipasang secara ni. Yang ketiga yang sangat menarik iaitu kalau kita tengok dari segi pembinaan pusat hemodialisis ada diumumkan akan dibuat pembinaan 12 buah pusat hemodialisis tau. Dan kita faham bahawa rakyat Malaysia ni ada masalah sikitlah dengan penyakit kencing manis kan. Jadi 12 pusat hemodialisis ni kita rasa kecil lagi lah. Tapi satu inisiatif langkah yang baik lah. Sebab kalau ikutkan 12 nak letak dalam seluruh satu Malaysia, memang kecil lah dia punya bilangan tu. Baik. Tapi doktor, kalau kita melihat kepada pusat hemodialisis itu, walaupun ia adalah suatu keperluan kesihatan terkini untuk masyarakat Felda itu, ia adalah tahap yang paling kritikal, kidney failure, memerlukan hemodialisis. Jadi mungkin kita juga perlu lihat kepada kenapa berlakunya penyakit ini. Pencegahan kencing manis tu kan. Tapi selalunya kita ni rakyat Malaysia ni, mungkin saya bukan daripada bidang perubatan tapi maksudnya kita punya cara pemakanan, kita punya cara gaya hidup dan juga genetik juga memainkan peranan kenapa ramai yang daripada kita ni mengidap penyakit kencing manis. Jadi sebab kita makan pun karbohidrat yang banyak dan sebagainya kan. Jadi itulah sebabnya. Tapi kalau dari segi proses itu, dia maksudnya kalau untuk hemodialisis ni memang apabila kita punya buah pinggang tu dah tidak boleh berfungsi, menghasilkan apa tu proses untuk tubuh badan kita. Jadi kalau untuk 21 juta tu peruntukan untuk 12 perusahaan medis itu, saya rasa ada satu langkah yang baik. Tapi kita mungkin boleh lihat dari segi yang lain. Sebab dari segi lokasi, kalau 12 pusat hemodialisis untuk satu Malaysia mungkin agak terbatas. Jadi mungkin kita ada pusat-pusat hemodialisis yang memang sebagai contoh yang swasta, yang kerajaan, yang mana Felda boleh berikan juga diskaun ke, seperti contohnya kepada warga Felda yang hendak mendapatkan khidmat pusat-pusat hemodialisis yang lain. Sebab itu kalau 12 kita negeri kita pun dah ada sampai 14 kan. Maksudnya ada negeri yang tak dapat. Tapi kalau tengok dalam satu negeri pun kita ada banyak pusat punya rancangan Felda. Jadi dari segi itu pusat tu memang ada, tapi kalau boleh di extendkan, diberikan kepada
maksudnya pesakit-pesakit yang tak boleh pergi ke pusat emergency yang akan dilaksanakan. Itu ya contohnya lah untuk pusat dialisis. Dan untuk yang inisiatif yang seterusnya saya lihat ialah sumbangan kesihatan rahmah ni. Ya betul. Baik, dan ini semua antara inisiatif yang baguslah yang perlu untuk kita ambil kira. Maaf doktor, kita kesuntukan masa untuk berbicara dengan lebih panjang. Kita ucapkan terima kasih kepada doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Banyak inisiatif dan insentif yang seperti yang kita wawarkan ini, dan kita akan perhalusi satu demi satu bersama doktor kelak pada hari dan tarikh yang lain. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih banyak doktor. Okey, baik, dan seterusnya kita akan ke cerita Pagi Melaka untuk kali ini bersama dengan rakan pelapor kita yang telah pun bersedia untuk perkongsiannya. Untuk kali ini tanpa buang masa, jom kita ke Melaka. Ya, baik, isu atau kes buli bukan perkara baru khususnya dalam kalangan pelajar sekolah, dan dengan wujudnya media sosial pada hari ini, perkara mengenainya semakin banyak didedahkan. Jadi untuk berkongsi lebih lanjut mengenai isu buli ini, saya bersama dengan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Kontijen Melaka, Asisten Komisioner Foo Check Seng. Baik Tuan, terima kasih bersiaran bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Mungkin Tuan boleh kongsikan dengan penonton kita apa tindakan atau perlakuan yang diklasifikasikan sebagai buli. Okey, salam sejahtera para penonton semua. Dalam konteks buli, bahasa biasanya kita katakan bahawa seorang yang bertindak menindas ataupun melemahkan, memburukkan dan menakutkan sesuatu pihak yang lain. Dalam konteks kalau kita kata perundangan, secara spesifik perkataan buli itu tiada wujud dalam kanun kesiksaan. Walau bagaimanapun, aktiviti-aktiviti yang kita klasifikasikan sebagai buli adalah termasuk nombor satu, buli secara lisan. Dia mendatangkan orang kata malu rasa malu ataupun gembentar, takut kepada satu pihak. Buli secara fizikal, dia menumbuk, dia melempar tindakan-tindakan yang fizikal terhadap seseorang lagi dengan kesakitan. Lepas tu satu lagi sekarang kita ada buli secara sosial, iaitu kanak-kanak ataupun orang dewasa yang suka memulaukan. Jadi setiap tidak langsung dia mendatangkan satu ketidakselesaan pada pihak yang mangsa. Dan satu lagi sekarang yang sangat kita risau ialah buli cyber, di mana suka kita nak kawal dan suka kita nak kesan. Tapi yang paling penting melalui buli cyber ni, dia tetap memberi kesan kepada pembaca melalui media sosial. So itulah sebabnya pelbagai tindakan dan pelaksanaan yang harus kita laksanakan mulai sekarang oleh semua pihak. Jadi sebenarnya apa yang ibu bapa khususnya perlu tahu apabila anak mereka itu menjadi mangsa buli? Betul. Sebenarnya dalam konteks ini kita kata bukan saja ibu bapa, kita kata sebagai rakan-rakan yang berada sekeliling mangsa. Kerana mangsa buli ini dia dalam keadaan trauma, takut, risau dan lazimnya mereka tidak tahu apa nak buat ataupun mereka takut hendak melaporkan. Jadi pihak yang ketiga yang melihat termasuk ibu bapa, sebab ibu bapa lah yang paling rapat, guru-guru, kawan-kawan dan juga ahli-ahli keluarga yang lain, di mana kita dapat mengesan perubahan tingkah laku seseorang mangsa tu, di mana pada biasanya dia berselera untuk makan, dia suka bergembira, dia keluar bermain, tapi tiba-tiba dia jadi introvert, dia jadi risau, dia rasa tak tahu apa nak buat, dia membencikan diri, dia mendiamkan diri. So perubahan tingkah laku inilah apabila kita berjaya mengesan, kita harus mengambil tindakan proaktif. Dalam konteks proaktif supaya dia tidak terus ditindas, kita boleh bersemuka dengan dia, kita bertanya khabar dengan mangsa supaya setidak-tidaknya dia tahu bahawa ada orang bersama mangsa. So itu tindakan yang paling penting. Jadi bagaimana hendak melaporkan? Jadi Tuan, selain daripada itu inisiatif daripada pihak PDRM sendiri bagi mencegah isu buli ini sendiri. Baik. Okey, dalam konteks PDRM pertama sekali kita lihat dalam konteks sekolah kita ada pegawai perhubungan sekolah. So pegawai perhubungan sekolah akan bekerja sama dan bekerja rapat dengan guru-guru. Di mana kita hendak mendapatkan maklumat sekiranya ada mangsa-mangsa yang dikesan membuli. Selain daripada itu kita ada mesyuarat permuafakatan di antara Polis Diraja Malaysia bersama Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi di sinilah kita adakan satu sinergi pergabungan antara agensi untuk menangani masalah buli. Termasuk pihak polis juga ada menyediakan task force. Ya, task force apabila kita kenal pasti sesebuah sekolah yang ada mangsa buli, kita akan pergi ke sana. Kita akan pergi sana dan kita akan berbincang dan mengadakan tindakan bersama-sama pihak sekolah untuk kita menyelesaikan isu buli bersama mangsa. Dan satu lagi bagi pihak ibu bapa, kita sekarang kita ada VSP iaitu Volunteer Smartphone Patrol, di mana kita menggunakan media sosial untuk sesiapa yang ingin menyalurkan maklumat kepada pihak polis menggunakan media sosial dan salurkan maklumat tersebut. So apa yang boleh buat, semua penonton yang ada smartphone, kita pergi ke kita download
aplikasi VSP PDRM, Volunteer Smartphone Patrol. Download aplikasi ini dan boleh sampaikan maklumat kepada PDRM dalam orang kata sekelip mata saja. Dan satu lagi ialah di sekolah kita juga adakan kadet polis, kita juga ada kelab pencegahan jenayah. Semua ini adalah menjadi mata dan telinga pihak polis untuk mengesan mangsa-mangsa buli. Dan satu lagi kita ada peti maklumat di pihak sekolah. So jadi kepada rakan-rakan yang dapati bahawa ada kawan yang dianiaya ataupun dibuli, sila tulis maklumat tersebut dan letakkan di peti. Kita tak dapat bantu secara terus ataupun langsung pun, setidak-tidaknya kita bantu secara tidak langsung, iaitu menyampaikan maklumat kepada pihak polis atau pihak-pihak yang berkenan, termasuk guru kaunseling atau siapa yang kita rasa selesa, tapi maklumat itu sampai supaya tindakan intervensi, tindakan menyelamat dapat dilaksanakan dengan segera. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuan atas perkongsian itu, dan kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia, itu Cerita Pagi dari Melaka. Teruskan bersama Selamat Pagi Malaysia. Okey, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor Nurul Ashikin Abdul Halim di atas perincian berkenaan dengan bendung gejala buli. Ya. Dan untuk segmen seterusnya, sebelum itu kita nak ucapkan Sawadikap, Sawadi Maikap. Ya, Sawadikap. Sawadikap. Betul. Okey, dan juga kita bersama dengan tetamu kita untuk hari ini akan kongsikan menu hujung minggu. Kita nak masak apa dia, lobster hari ni kan? Bau udang. Oh, udang Okey. Dan bersama dengan kita kenalkan iaitu chef dan juga duta Mataf iaitu Azadan Abdul Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Apa baik, Chef? Sihat, Alhamdulillah. Nampak ceria je kita kan? Ya, sebab aroma dia. Aroma dia menceriakan. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput kami di sini. Ya. Dan juga di sebelah kita kenalkan iaitu Encik Firdaus Jaafar, selaku penasihat halal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz juga, masya-Allah. Terbalik tu, dia Ustaz. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz Firdaus. Okey, jadi hari ini kita nak kongsilah, ada banyak menu kat belakang tu kan. Jadi mungkin Ustaz Zadan boleh kongsikanlah menu untuk hari ini apa dia? Okey, hari ni yang kita nak pamerkan ni sebahagian kecil je. Okey. Kalau nak besar tu kena datang Mataf. Pagi ni kita ada udang galah bakar. Wow. Kita ada green tea, teh hijau Bangkok, kita ada teh tarik Bangkok, baby Bangkok. Kita juga ada song tam. Song tam. Orang kata pagi-pagi sesuai ke makan. Bagus, detox untuk kita semua. Okey. Kita perkenalkan apakah ramuan di dalam som tam, sebab mungkin ada yang tidak tahu. Jadi Chef silakan, apakah ramuan kandungan dalam som tam? Itu kita tengok dia punya bahan-bahan dia kat situ. Kita ada betik muda. Kita ada orang muda yang masak lah. Kita ada carrot. Okey. Lepas tu bahan-bahan dia kita ada lemon, kita ada kacang panjang, cili hijau, cili merah, dan kita ada sos Thai tu yang special tu. Sos Thai. Itu yang menarik. Original daripada Thailand. Sos Thai. Kebanyakan bahan-bahan yang kita gunakan, semua peniaga-peniaga di Malaysian Thailand Halal Food Festival memang kita ambil daripada bahan-bahan daripada Thailand, kita bawa ke Malaysia. Ini satu peluang orang kata menjana ekonomi negara lah, Malaysia dan Thailand. Dalam sektor pelancongan pun kita menarik orang Malaysia dan luar negara untuk datang ke Mataf. Wah, jadi tak perlu nak pergi jauh-jauh lah kan? Betul. Datang Mataf je dah boleh rasa macam-macam jenis makanan. Kalau datang hari ni kami berada di Star Avenue Subang Bistari. 10 hari. 10 hari. Memang ajaib tempat tu, yang dulunya macam tu, sekarang memang kalau datang ramainya orang. Luar biasa. Ustaz Fauzi, kita nak ceritakan sedikit tentang aplikasi halal dalam penghasilan makanan-makanan Thai. Kerana mungkin ada yang sedia maklum, ada kandungan-kandungan yang kalau kita ke Bangkok misal kata, mungkin kita was-was. Jadi apakah elemen halal, bagaimana ia diaplikasikan dalam penghasilan makanan? Pertama sekali bila sebut Malaysia Thailand Halal Food Festival. Pada kita di Mataf, pertama sekali usahawan telah pun kita beri kursus di bawah Malaysia International Halal Academy. Jadi semua termasuk peserta, peniaga, kemudian bahan-bahan mentah, sama adalah lokal ataupun luar negara, kita pastikan terutama paste dari Tom Yum Thailand, ada logo halal Thailand. Kemudian ada logo seluruhlah, kalau datang daripada India, ada logo halal India, daging contohnya kan. Jadi kita telah pun beri pendedahan secukupnya kepada usahawan di Mataf
Dan Alhamdulillah sehingga hari ini mereka cukup peka dan cukup bergerak mengikut kehendak Mataf lah. Jadi kita sentiasa memberi penerangan dan juga maklumat tentang apa yang diperbuat oleh JAKIM dan sebagainya lah. Jadi itu sebab itu bezanya Mataf dengan lain-lain adalah kita memperkenalkan dan menekankan konsep halal itu, halalan thayyibah. Dan Halal Food Authority di Thailand banyak mendapat tunjuk ajar daripada JAKIM. Jadi sememangnya penghasilan CJ halal daripada Thailand tu pun kita tidak perlu ragu-ragu kerana dia banyak mengaplikasikan tata cara yang dikelolakan oleh JAKIM kita sendiri. Okey. Jadi di hujung sana kita ada beberapa lagi menu kan. Jadi hari ini biasanya hujung minggu kita pening nak masak apa. Jadi hari ini kita kongsikan beberapa menu selain daripada sontam, kita ada air ni tadi dan kita ada menu apa lagi Ustaz di sini? Kita ada udang dan juga udang galah dan sotong bakar. Wow. Ni bukan bakar-bakar biasa punya ni. Ni luar biasa. Tengok dia punya jari jemari ni pun wah, besar betul. Ni dia menaikkan semangat lepas subuh jangan tidur. Jadi pagi-pagi kita makan tengok dia punya ni. Jadi dia bakar bukan sekadar bakar biasa tapi dia menggunakan bahan-bahan seperti yang penting itulah tadi sos Thai. Setiap bahan-bahan masakan Thai tu dia ada sos dia. Kalau tengok menarik kan, dan kita tambah macam biasalah kita ada lemon, bawang putih, bawang merah. Ni dia daun special ketumbar ni penting. Saya rasa Sofi tak sabar nak cuba. Ya, sebab saya tengok ada daun ketumbar. Wow, ini menu dia. Kita masak juga ni, kita tahu rahsia dia kan. Ni antara udang galah, dia ikut rezeki lah. Time ada yang lagi besar lagi. So jangan ragu-ragu datang dekat Mataf. Ustaz pun dah bagi semua bahan-bahan mentah dan sosnya halal lah Ustaz. Semua halal. Masya-Allah. Kita dah kena pasti semua bahan-bahan mentah masuk dari Thailand atau dari negara luar mesti halal. Itu diutamakan dulu. Mesti dan wajib lah. Jadi pada pengunjung tak perlu bimbang lah. Dengan kalimah Thailand macam disebut tadi kan. Thailand bimbang kita. Tapi sebenarnya kita buat pemantauan yang serius berkaitan dengan bahan-bahan mentah yang ada yang dijual di Mataf. Dia selain udang bakar, dekat sana kita memang ada satu booth tu Tom Yam udang. Udang galah, udang biasa semua ada. Itu kena rasa. Itu saya masak sendiri. Nak kena rasa air tangan ni. InsyaAllah. Jadi memang seronok. Kita ada macam-macam. 10 hari karnival kita di Subang Bisari ni kita ada lebih 60 masakan. Okey, antaranya yang ada? Antara selain daripada kita punya teh baby Bangkok, kita ada baby Bangkok ni antara tarikan kalau orang datang memang kena rasa. Siapa tak rasa green tea baby Bangkok memang dia rasa tak pergi. Mantap lah. Jadi antara semua masakan Thai yang chef boleh masak, yang mana chef punya favourite? Saya sebenarnya dalam 60 tu semua saya boleh makan. Banyak, ramai. Banyak nak sebut tu macam apa lagi apa yang anda terfikir tentang masakan Thai, insya-Allah semua ada kat sana. Semua ada insya-Allah. Kalau pergi sana kan, antara yang saya suka daging bawang putih. Daging goreng bawang putih dia memang sedap. Memang sedap. Kambing grill, kambing panggang yang dengan sos-sos dia tu, makan dengan nasi putih pun dah cukup dah. Jadi untuk anda kat luar sana tu, kita kan kadang-kadang kita rasa setiap minggu nak cuti, kita nak rest bawa family keluar makan, kita tak nak makan kedai-kedai biasa kan. Nak kelainan dia, datanglah ke Malaysian Thailand Halal Food Festival. Dampaklah bau somtam tu. Bau somtam tu saya sudah boleh terbau. Dia unik sebab dia ada macam masuk budu sikit. Dah kena cakap Kelantan pula. Kena tanya dia ada budu tak ada. Ada masuk budu ke? Tak ada. Kita kebanyakan daripada sini kot. Kebanyakan paste masakan kita buat sendiri paste tu. Bukan kita ambil yang sedia ada semata-mata. Kebanyakan chef yang kita ada kat situ, mereka memang akan ada paste sendiri untuk bagi cita rasa. Sebab apa kita nak bagi makan ni bukan orang Malaysia saja, bukan orang Thailand saja, macam-macam bangsa ada datang. Jadi kita nak kenakan cita rasa tu sesuai untuk semua golongan. Jadi sekali lagi lokasi Mataf untuk lokasi untuk minggu ini sampailah Jumaat depan 16 hari bulan
kebetulan kita berada di Star Avenue, Subang Bistari. Okey, jadi ada macam-macam juadah yang disediakan. Boleh datang bawa keluarga ramai-ramai. InsyaAllah datang ramai-ramai. Dan jangan lupa juga ada juga produk Malaysia. Okey, produk Malaysia. Gearbox. Mana Malaysia, Thailand tu insyaAllah kita gabungkan. Dua industri makanan yang hebat lah. Ada satu lagi keunikan saya bila bersama dengan Mataf ni, setiap lokasi mereka ada satu unit amal Mataf. Unit amal Mataf ni kerja dia umi kita ni untuk buat collection. Terus setiap lokasi kita akan bawa anak yatim. Dan kita akan bagi infakkan sumbangan-sumbangan orang ramai, peniaga, baby Bangkok sendiri. Setiap lokasi RM5,000 itu dia bagi dekat rumah anak yatim tempatan yang kita pergi tu. Kita akan pergi dekat pasar raya dan sebagainya. Tengok lokasi, memang kita akan bawa anak yatim kat situ. Itu sebenarnya asas dalam orang kata kekuatan untuk kita berniaga lah. Sambil kita berniaga, kita bermuamalah. Masya-Allah. Itu dia. Wah, satu usaha yang baiklah kan sebenarnya kita memberi kita siap dah. Okey, ini dia. Wah. Okey, ini memang Terence punya lah dapur. Ini memang salad yang luar biasa. Ya, betul. Sebab dia ada kacang, dia ada itu bukan kacang tanah biasa tau. Itu kepala toge. Kepala toge dijadikan kacang, tengok tu. Kepala toge rupanya. Toge kan ada dua jenis kan. Satu pakai kacang hijau, satu lagi kacang full. Okey, baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya. Kita akan rasa untuk anda lah. Ya, kita wakil Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Azadan dan juga Ustaz Firdaus. Terima kasih kepada kedua-duanya. Dan kita nak berhenti berehat seketika sebab saya nak rasa udang. Terence sampai ni. Okey, kembali selepas ini. 5 Julai 2023, genap 7 bulan Kerajaan Perpaduan mentadbir. Ini merupakan siri pertama laporan 7 bulan Kerajaan Perpaduan. Dalam siri ini, saya akan senaraikan beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan Kerajaan Perpaduan dalam usaha membantu mengurangkan beban ekonomi rakyat. Bagi pelajar-pelajar yang menerima tajaan dari JPA, sebelum ini allowance adalah RM1,000 sebulan. Kini, RM1,100 sebulan. Untuk pelajar sekolah, sebelum ini bantuan awal persekolahan sebanyak RM100 dan kini telah meningkat menjadi RM150. Sebelum ini, pelajar sekolah dan OKU perlu bayar tiket KTMB. Sekarang ianya percuma. Sebelum ini, nak mohon kemasukan ke universiti perlu bayar UPU online sebanyak RM15. Tahun ini percuma. Sebelum ini, anak muda mendapat e-dompet sebanyak RM150 dan sekarang meningkat ke RM200. Sebelum ini, bantuan prihatin rakyat diberi sehingga RM1,800, manakala sekarang sumbangan tunai rahmah diberi sehingga RM2,500. Sebelum ini, golongan muflis seolah tiada harapan. Namun sekarang 130,000 rakyat yang muflis diberi peluang kedua. Sebelum ini, 35,000 orang guru kafar mendapat allowance sebanyak RM1,000 sebulan. Alhamdulillah, sekarang telah meningkat ke RM1,100 sebulan. Sebelum ini, Imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut, guru kafar dan guru takmir mendapat sumbangan sebanyak RM500. Sekarang meningkat ke RM600. Sebelum ini, pejabat awam mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM500 dan sekarang RM700. Para pesara kerajaan sebelum ini mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM250, manakala sekarang RM350. Harga internet jalur lebar sebelum ini adalah RM89 sebulan dan kini golongan B40 hanya perlu membayar RM69 sebulan dengan pakej perpaduan. Sebelum ini tiada perubatan percuma di klinik swasta dan kini diberi perubatan percuma di klinik swasta terpilih. Kalau ingin lebih lagi, boleh dapatkan insurans dan takaful rahmah serendah RM5 sebulan. Sebelum ini, tiada harga istimewa untuk makanan siap. Alhamdulillah, sekarang ada menu rahmah serendah RM5. Sebelum ini, tiada diskaun untuk barangan mentah dan harian. Sekarang, ada jualan madani, diskaun sehingga 30% barangan mentah. Sebelum ini, bantuan musim tengkujuh untuk pekebun berjumlah RM600. Dan Alhamdulillah sekarang meningkat ke RM800. Sebelum ini tiada bantuan khas Aidilfitri untuk pekebun, nelayan dan pesawah. Namun kini ada bantuan khas sebanyak RM200. Bukan itu saja, buat pertama kalinya RM60 juta duit bernas diagih kepada pesawah. Sebelum ini tiada.
Sekarang pesawah mendapat tambahan RM250. Sebelum ini keuntungan bernas hanya untuk bernas. Namun kini di bawah kerajaan perpaduan, 30% keuntungan bernas diberi terus kepada pesawah. Ini tidak termasuk bantuan bulanan RM200 sebulan selama 3 bulan serta subsidi dan insentif harga padi, baja padi dan padi huma. Itu antara inisiatif kerajaan perpaduan yang berjaya dicapai hanya dalam tempoh 7 bulan pertama pentadbiran. InsyaAllah, kerajaan perpaduan akan terus memastikan rakyat Malaysia mendapat lebih banyak manfaat menerusi inisiatif-inisiatif yang bakal diumumkan kelak. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Satu lagi inisiatif daripada Kerajaan Perpaduan adalah program Madani Afiat dan kita akan terus bersama dengan rakan kita Zanaria. Yang telah pun bersedia, silakan. Baiklah, hari ini berlangsungnya pelancaran Madani Afiat 2023 yang berlangsung di Batu Cave. Majlisnya telah disempurnakan oleh Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Baiklah Datuk Seri, saya bersama dengan Datuk Seri ketika ini. Datuk Seri melihat apabila pelancaran ini diadakan di negeri Selangor. Alhamdulillah, ia satu permulaan yang baik dan sangat diperlukan, apatah lagi beberapa elemen seperti denggi merupakan salah satu daripada usaha yang harus kita tangani dengan cukup kuat dan keras di negeri Selangor. So pelancaran Madani Afiat ini sekaligus akan menyedarkan rakyat dan melibatkan rakyat secara lebih aktif terlibat dalam sektor kesihatan di peringkat pencegahan. Dan ini memang sangat diperlukan, terutamanya menangani epidemik seperti denggi dan juga menangani penyakit tidak berjangkit, non-communicable disease yang sebenarnya menjadi pembunuh nombor 1 di Malaysia. Dan saya sebutkan dalam ucapan tadi, perlu ada rasa gerun ataupun perlu ada kegemparan sedikit dalam komuniti kita sebagaimana kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Dengan gempa tu baru alert dan sebagainya, dan kaedah turun ke bawah seperti ini akan membantu mengingatkan mereka dan alert kepada mereka untuk menangani epidemik seperti denggi dengan program seperti gotong royong dan sebagainya, dan saringan kesihatan yang akan menjamin rawatan kesihatan yang lebih sempurna dan dapat rawatan di peringkat awal. Datuk Seri, Kementerian Kesihatan sendiri menjadikan Selangor sebagai contoh kerana banyak insentif kesihatan yang disediakan. Bagaimana Datuk Seri melihat ini? Ya, ini satu kolaborasi yang patut diteruskan, dan di antara aspek yang kita boleh tekankan di masa depan adalah digitalisasi maklumat kesihatan yang telah dijana sedikit sebanyak oleh pihak kerajaan negeri yang harus diselaraskan dan disusun atur kembali dengan pihak Kementerian Kesihatan dan juga sektor kesihatan di Malaysia. Saya rasa dengan digitalisasi sistem kesihatan ini, ia akan membantu dengan lebih mudah mengenal pasti rekod kesihatan para pesakit, dan dalam masa yang sama, ia akan dapat memendekkan masa dan ruang untuk sesuatu rawatan segera diadakan ataupun daripada segi pemilihan ubatan dan sebagainya untuk mana-mana pesakit di masa depan. Ini fokus kita pada masa depan, insya-Allah. Saya yakin dalam masa terdekat kita akan cuba menekankan aspek digitalisasi rekod kesihatan ini yang akan boleh dikongsi pula dengan sektor kesihatan yang lain ataupun institusi kesihatan yang lain. Okey Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Saya kira setakat ini dulu laporan saya. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Sama-sama, selamat pagi. Dengan single terbaru baru sebulan ya? Ya, baru sebulan. Oh, memang ada vibe The Weeknd. Ya. Ada. Darren kat belakang tadi pun dia dah. Dia dah gerak dah. Terima kasih. Okey, jadi mungkinlah. Okey, Naki di sinilah kan. Baru para penonton semua boleh tengok kan. Okey, jadi mungkin boleh kongsikanlah perkembangan terbaru selain daripada single terbaru ni. Apa lagi? InsyaAllah akan keluar lagi lagu yang terbaru. InsyaAllah akan ada lagu single yang terbaru untuk saya. Jadi semua vibe yang sama atau macam mana? Maybe ada yang lain juga. Tapi untuk masa sekarang ni kita fokus untuk yang vibe sama dulu. And then kita akan pergi ke vibe-vibe lain. Ya. Kita akan explore. Yes. Okey. Jadi sekarang ni bagaimana dalam industri ni kan? Untuk ialah sepanjang Naki berada dalam industri ni, mungkin boleh kongsi pengalaman jatuh dan bangunnya bagaimana? Okey, alhamdulillah penerimaannya baik. Dan saya akan teruskan je berkarya. Sebab saya berniat untuk berkarya dalam industri ni. Jadi penghasilan lagu, pilihan, lirik dan sebagainya, berapa peratus daripada Naki sendiri? Daripada saya memilih 50% lah. Untuk sebenarnya lagu ini saya nak berterima kasih kepada komposer iaitu Mim Hamzah dan juga Sternistic Mike kerana memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyanyikan lagu ini. Lagu ini ciptaan daripada Mim Hamzah dan juga Sternistic. Jadi Pulang, kenapa tajuknya Pulang? Apa antara intipati yang ingin disampaikan kepada para penonton ataupun para pendengar? Okey, lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang merindui seseorang yang mungkin tidak akan kembali lah. Tidak akan kembali? Bermakna maybe dia dah ke kembali ke rumah. Jadi ini merupakan lagu yang agak sedih lah. Tapi vibe-nya macam agak rancak juga. Bila saya menyanyikan lagu ini, saya terbayangkan arwah ibu saya lah. Okey. Dan penggambarannya? Stagenya begitu tapi vibe-nya berbeza. Berbeza ya. Betul. Jadi macam pun kita kena teruskan kehidupan juga. Ya, betul. Mereka yang pergi tetap akan meninggalkan kita kan. Ya, betul. Okey, sedih jap. Sedih jap. Walaupun vibe-nya agak lagu ni sedih tapi vibe dia happy. Itu yang uniknya lagu ini. Betul. Jadi untuk peminat yang baru mengenali anda, yang baru menonton anda buat pertama kali, di mana untuk mereka berinteraksi dengan anda di media sosial? Okey, kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia, boleh follow media sosial saya Naki Official, Instagram, YouTube dan juga TikTok lah. NAKIE Official. Ya. Kalau nak tengok video klip lagu Pulang, boleh tengok di MAP Music. YouTube channel MAP Music. Okey, dan band ini, grup band ni daripada mana? Sekarang ini single, lagu single saya. Nanti akan datang insya-Allah saya akan bersama dengan band. Itu perancangan masih dalam perancangan. Band ini ada nama ke macam mana? Band ini ada nama yang atau? Ada nama dia tapi itu surprise lah. Saya akan datang lagi ke sini untuk bagi tahu lah. Okey. Jadi ikut Nadi saya rapat di media sosial. Anda akan tahu bila dan di mana kemunculannya selepas ni. Gig ada juga atau macam mana? Gig pun dalam perancangan. Dalam perancangan saya. Okey, dan Naki juga rajin juga buat cover kan? Ya, betul. Lagi kan cover yang Naki lakukan. Jadi mungkinlah ada target lah untuk berduet dengan siapa ke? Ya, insya-Allah saya target mungkin akan berduet. Saya simpan harapan juga untuk berduet dengan Siti Nurhaliza. Tapi dia tak tahu, saya cuma nasib saja insya-Allah. Kalau rezeki saya dapat berduet dengan dia, alhamdulillah. Maksudnya impian saya dah tercapai. Itu antara salah satu impian. Awal-awal sudah pasang impiannya. Kita kena ada target. Kesampaian tu. Selain daripada genre lagu yang dibawa ini, adakah anda berminat untuk mencuba genre-genre lain dan apakah genre seterusnya? Ya, semestinya kalau macam sekarang ni genre pop modern. InsyaAllah saya akan ke ballad ke, maybe rock ke. Ya, siapa tahu. Saya akan cubalah. Mana peluang yang ada, saya akan cuba. Saya akan explore. Bisa rasa vibe ni sangat sesuai dengan suara awak. Betul. Dia memang ada saya rasa dia ada throwback kepada 80-an. Vibe-nya gitu. Jadi suara awak memang sesuai dengan vibe ni. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan dengan vibe ni. Mana tahu ya, kita akan ada weekend kita yang sendiri.
betul. Amin, amin. Okey, jadi mungkin ada sedikit kata-kata daripada Naki sendiri kepada para penonton yang setia bersama dengan Naki sehingga ke hari ini. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menyokong saya selama ini dan saya harap anda semua dapat menerima karya-karya saya dan juga komposer-komposer yang membuat lagu saya. Terima kasih banyak. Ya, dan juga kepada Datuk Siti Nurhaliza sekiranya Datuk Siti sedang menonton siaran ini. Ya. Impian sudah terpasang. Mantap, ada rezeki kan? InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Okey, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada anda semua yang setia bersama dengan kami, terutama di hujung minggu ini, bersama dengan rakan saya, Ali Mangkunegara. Ya. Terus dance. Okey. Dan juga bersama dengan saya, Raja Sufia Raja Arif. Dan hari ini kita ada banyak tips kecantikan. Ya. Kecantikan. Pakai sunblock sepanjang masa. Susah ni. Air 3 liter. Dan 3 juga liter. Kita ada menu masakan Terence. Som tom halal dan juga makanan Thai yang halal. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan Maftaf untuk mendapatkan makanan Thai yang halal dan juga daripada chef-chef kita yang terkemuka. Seterusnya untuk Felda, ya, rakan-rakan kita di Felda, anda bakal menerima inisiatif dan inisiatif yang begitu meriah sekali. Terima kasih di atas kemeriahan yang ditunjukkan oleh anda dalam menerima baik inisiatif dan insentif daripada Kerajaan Perpaduan, pimpinan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita akan nantikan ya apakah hasil daripada semua inisiatif dan insentif ini. Sudah pasti anda nantikan, kita akan dengarkan dengan lebih baik, dengan lebih lanjut lagi daripada kesemua rakan-rakan penyiar kita selepas ini. Ya, dan insya-Allah kami akan tinggalkan anda bersama dengan Naki. Ya, nampaknya sampai di sini saja saat kau hadir. Let's go. Terima kasih. Selamat hadir di Malaysia. Sila, sesaat kau hadir. Engkau datang ketika aku jatuh bangun.